Assalamualaikum. Hari ini saya nak sembang pasal kisah-kisah pasukan dalam bola sepak Malaysia yang mengalami masalah kewangan dan apa yang terjadi kepada pasukan-pasukan tersebut. Pasukan pertama adalah pasukan Polis FA. Pasukan Polis FA ni pada tahun 2018, mereka adalah pasukan yang tengah dijenamakan semula sebagai pasukan baru yang diketuai oleh pengurus pasukan waktu tu adalah Ahmad Amizal Syafiq, yang mana beliau telah ambil satu tindakan yang drastik dengan membawa masuk pemain-pemain berprofil tinggi seperti Safi Salih, Badri Razi dan ramai lagi hanya untuk kuatkan pasukan tanpa melihat kepada kedudukan kewangan pasukan tersebut. Jadi, bila tindakan drastik ini diambil, dalam masa beberapa bulan sahaja, pasukan dah tak mampu nak tampung perbelanjaan pemain mereka akibat gaji yang tinggi dan sebagainya. Jadi, bermulalah kisah ada pemain tak dibayar gaji selama 6 bulan, tak dibayar gaji selama 3 bulan dan sebagainya. Maka pemain-pemain ni pun ambil tindakan bawa kes ke FIFA. Bila sampai kat FIFA, FIFA teliti lah betul-betul. Teliti, FIFA kenakan tindakan kepada pengurus pasukan polis, iaitu pasukan polis terpaksa digantung daripada sebarang aktiviti bola sepak sehingga masalah ini berjaya diselesaikan. Itu yang terjadi kepada pasukan polis. Pasukan yang kedua adalah pasukan Kelantan FA, yang mana kalau kita tengok rekod 7 tahun ke belakang ataupun 1 dekad ke belakang, Kelantan adalah pasukan yang sangat kuat daripada segi kewangan ataupun kualiti pemain. Tetapi selepas beberapa tahun ke hadapan, pada tahun 2010, kita tengok beberapa tahun ke hadapan, Kelantan mengalami kemerosotan yang sangat-sangat mendadak apabila pada tahun ini saja mereka bermain di Liga Perdana. Apa punca dia? Punca dia, Kelantan mempunyai masalah dari segi kewangan dan pengurusan pasukan, yang mana pengurusan pasukan sekarang dibimbing oleh Bibi Ramjani mempunyai banyak hutang-hutang lapuk ataupun hutang-hutang lama yang perlu diselesaikan. Jadi kewangan pasukan tak stabil. Yang mana baru-baru ni juga Kelantan dikejutkan dengan satu berita yang amat menyedihkan lah. Dah lah tengah tak ada duit, tiba-tiba pemain import dia yang bernama Casio bawa kes hutang tunggakan gaji sebanyak 600,000 ke FIFA. Dan FIFA keluarkan notis arah Kelantan bayar. Bermula tarikh 23 April, Kelantan kena settlekan dalam masa sebulan. Jika Kelantan tak berjaya, kemungkinan besar Kelantan akan diambil tindakan oleh FIFA. Kemungkinan jadi macam Perlis . Okey, itu pasukan yang kedua. Pasukan yang ketiga adalah pasukan PDRM FC ataupun Polis Diraja Malaysia FC, yang mana pasukan ni banyak dianggotai oleh anggota-anggota polis. Tetapi sayang, pasukan ni telah dikenakan tindakan oleh FAM pada tahun 2020 dalam Liga Super, yang mana mereka telah dipotong sebanyak 3 mata sebelum Liga Super bermula pada tahun 2020. Sebab apa? Sebab PDRM FC gagal nak bayar gaji tunggakan pemain-pemain mereka dalam masa yang telah ditetapkan oleh FAM. Orang lain tak main lagi Liga, dah kosong perlawanan, kosong mata. Tetapi PDRM FC kosong mata, negatif 3. Try bayang, kalau menang baru dapat kosong mata juga. Kalau seri dapat negatif 2. Kalau kalah stay lah dengan negatif 3. Itu tentang pasukan Polis Diraja Malaysia. Kita pergi ke pasukan Pulau Pinang. Pasukan Pulau Pinang lagi kesian, pada season yang lepas sepatutnya pasukan Pulau Pinang adalah pasukan yang layak ke Liga Super. Tetapi di minit-minit akhir Liga Perdana, mereka telah dikenakan tindakan pemotongan mata oleh FAM. Cerita yang menjadikan. Pemotongan mata tersebut telah menyebabkan Pulau Pinang tak layak untuk ke Liga Super. Disebabkan apa juga? Disebabkan hutang tunggakan gaji pemain tak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan. Kesianan, dah layak ke Liga Super, tak dapat naik sebab kena potong mata, tak bayar gaji pemain. Tetapi semua itu cerita yang lepas. Apabila pada musim 2020 kita dapat lihat Pulau Pinang dalam prestasi yang sangat baik untuk naik balik ke Liga Super pada tahun 2021. Kita sama-sama doakan. Okey, kita pergi ke pasukan yang seterusnya. Pasukan yang seterusnya adalah pasukan Kedah. Yang mana pasukan Kedah ni, isu gaji ni sebenarnya sebelum PKP lagi dah start dah isu gaji. Yang mana kita boleh nilai sendiri daripada prestasi-prestasi pasukan Kedah waktu tu. Sebab apa aku cakap Kedah mempunyai masalah gaji? Sebab perkara ini waktu musim PKP telah diperkuatkan lagi dengan pengakuan-pengakuan daripada pemain-pemain Kedah sendiri.
yang mana mereka dah tak dibayar sebanyak 2 bulan gaji. Apakah faktor yang penyebab Kedah tak bayar gaji pemain? Sedangkan Kedah merupakan pasukan kerajaan negeri. Ini bermaksud kerajaan negeri akan menampung segala perbelanjaan pasukan dari segi gaji maupun segala aspek. Kalau kita tengok kerajaan negeri lain seperti Perak, Selangor, mana ada masalah tak bayar gaji pun kan? Kedah yang ada. Punca yang utama adalah perubahan parti politik dalam kerajaan Kedah ataupun pergolakan yang berlaku yang menyebabkan pengurus pasukan Kedah tak dapat nak jumpa dengan pengurus kerajaan negeri untuk membincangkan tentang kewangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar Kedah telah berbelanja melebihi daripada apa yang mereka mampu pada jendela perpindahan yang lepas. Okey, tapi pasukan yang terakhir. Pasukan yang terakhir adalah pasukan Fekra FC. Pasukan Fekra ni pada tahun 2018, mereka adalah naib juara Liga Perdana. Tetapi sayang, pada tahun 2018 juga mereka telah dibubarkan. Pengurusi Fekra waktu tu telah berbincang dan kata, kami terpaksa bubarkan Fekra FC ni. Sebab apa? Sebab kalau kami teruskan ke Liga Super, kami kena tampung perbelanjaan sebanyak 8 juta. Dah lah 8 juta, tak untung pula tu kepada syarikat. Yang mana waktu tu syarikat Fekra juga mengalami pergolakan dalaman. Jadi mereka terpaksa memutuskan untuk membubarkan pasukan Fekra FC. Itu sebab kita tak dengar dah pasukan Fekra FC walaupun baru ditubuhkan hanya selama 6 bulan. Secara konklusinya, kita dalam pasukan bola sepak Malaysia ataupun kancah bola sepak Malaysia ni memang kewangan adalah masalah yang utama di samping dengan boki-boki perlawanan. Okey, kalau kita sebagai penonton ataupun penyokong, macam mana kita nak support, nak tambah pendapatan pasukan? Kita belilah jersey ataupun season pass ataupun kita pergi stadium tengok mereka lawan. Bukannya tengok kat TV, bukannya tengok live streaming secara haram, ataupun bukannya kita jadi bangsa final. Itu sahaja nasihat saya sebagai penyokong bola sepak Malaysia. Ayuh support bola sepak Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye.